Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hisham bin Abdul Razak akan berkongsi dengan anda evolusi pendekatan pengurusan sejak awal abad yang lalu hingga kini. Di akhir perkongsian ini diharap tuan-puan akan memahami: pertama, perubahan pendekatan pengurusan yang berlaku; kedua, mengapa ia berubah mengikut keperluan zaman; serta ketiga, keperluan untuk mentransformasikan minda dan budaya untuk melakukan dengan lebih baik agar mendapat kelebihan daya saing dan kemandirian. Dikongsikan di layar evolusi pendekatan pengurusan sejak awal abad yang lalu hingga kini yang akan saya huraikan secara ringkas dalam slide yang berikutnya. Pada peringkat awal, pekerja atau suatu masa dahulu dipanggil kaki tangan hanyalah mengikut arahan dari atas. Mereka diupah untuk menggunakan kaki dan tangan tanpa pertikaian. Kemudian, melalui peredaran zaman, pekerja mula memainkan peranan membekalkan maklumat kepada pihak atasan, tetapi keputusan dan arahan masih datang dari atas. Namun, pada masa kini, pekerja atau bakat masa kini semakin dihak upaya terlibat bukan sahaja membekalkan maklumat, tetapi juga mempunyai autonomi membuat keputusan, menetapkan sasaran semasa dan melakukan peningkatan kendiri. Semua pihak perlu sedar yang zaman telah berubah dan pendekatan pengurusan juga harus berubah agar tidak ketinggalan serta lebih produktif dan berkesan. Warga kerja perlu dipercayai dan dilayan seperti seorang manusia dan bukannya robot ataupun mesin. Perubahan bukan sahaja berlaku, tetapi ia berlaku semakin pantas. Semua pihak perlu fleksibel mengadaptasi perubahan di zaman serba tidak menentu atau tidak kepastian ini. Siapa yang lebih bersedia akan kurang stres dan lebih gembira. Sedangkan yang masih mengamalkan pendekatan lama akan ketinggalan. Organisasi kini perlu semakin tangkas berbanding masa silam. Bukan bermakna perlu bekerja kuat, tetapi perlu bekerja dengan lebih bijaksana. Dengan memahami perubahan, kita lebih bersedia menghadapi perubahan berbanding menjadi mangsa perubahan. Pembangunan organisasi memerlukan budaya organisasi pembelajaran di mana semua warga kerjanya sentiasa meningkatkan kemahiran sama ada kompetensi fungsian, teras maupun lintas fungsi agar menjadi organisasi berprestasi tinggi. Dalam persekitaran dunia yang mahal sekarang ini, membangunkan dan menghak-upayakan warga kerja adalah paling berbaloi berbanding pelaburan terhadap sistem dan infrastrukturnya. Warga kerja juga akan lebih gembira, bersemangat serta kurang berhasrat untuk meninggalkan organisasi pergi ke tempat lain. Untuk itu, membangunkan warga kerja adalah tumpuan strategi organisasi yang berbaloi. Ketahui apakah kemahiran berfikir atau pemikiran yang perlu serta bagaimana untuk mendapatkannya. Namun, ia perlu dilakukan dengan betul untuk mengoptimumkan kejayaan serta meminimumkan kegagalan dan pembaziran. Terdapat banyak kaedah latihan untuk meningkatkan kemahiran berfikir, dan sesungguhnya kemahiran berfikir boleh diasah. Sehingga bertemu lagi, saya mengucapkan sekian, terima kasih.